Gelombang berada di sekeliling kita dan mempunyai sifat yang menarik. Gelombang radio adalah salah satu contoh gelombang. Contoh pertama, ombak laut. Ini adalah salah satu contoh gelombang. Contoh yang kedua, gelombang yang terhasil daripada mampatan spring. Contoh yang ketiga, gelombang audio yang terhasil apabila kita bercakap ataupun terdapatnya bunyi. Seterusnya, pencelup adalah alat elektrik yang boleh menjana riak di dalam air. Mari kita lihat apa berlaku apabila kita celupkan pencelup ini ke dalam air. Perhatikan manik-manik polisterina hanya bergerak ke atas dan ke bawah dan tidak bergerak bersama gelombang air. Mari kita lihat. Zarah-zarah air bergerak serenjang dengan arah gelombang. Zarah-zarah tidak bergerak dalam arah gelombang. Zarah-zarah dalam gelombang memindahkan tenaga dengan berlanggar antara satu sama lain. Gelombang adalah satu fenomena di mana tenaga dipindahkan melalui getaran. Gelombang air dan gelombang udara dihasilkan oleh getaran objek. Gelombang mempunyai tenaga yang dipindahkan ke arah luar dari sumber gelombang ke semua arah. Gelombang air dihasilkan oleh getaran molekul air. Gelombang bunyi dihasilkan oleh pita suara yang bergetar. Gelombang elektromagnet dihasilkan oleh telefon bimbit. Terdapat dua jenis gelombang, iaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk penghantaran. Ia tidak boleh bergerak melalui vacuum. Contohnya gelombang bunyi memerlukan zarah udara. Gelombang air pula memerlukan zarah air. Gelombang elektromagnet adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk penghantaran. Ia boleh bergerak melalui vacuum. Gelombang elektromagnet adalah ayunan medan elektrik dan medan magnet yang bersinkroni yang merambat pada kelajuan cahaya. Seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri gelombang. Gelombang mempunyai ciri-ciri berbeza iaitu amplitude, frekuensi dan panjang gelombang. Mari kita kenal pasti setiap satu menggunakan osiloskop. Apabila amplitude ditambah, kita dapati bentuk gelombang berubah seperti ini. Mari kita cuba dengan penambahan frekuensi. Apabila frekuensi gelombang ditambah, kita lihat perbezaan bentuk gelombang. Mari kita kurangkan semula frekuensi gelombang. Seterusnya, apabila panjang gelombang ditambah, ini adalah bentuk gelombang yang terhasil. Kita kurangkan panjang gelombang. Ini adalah apabila panjang gelombang dikurangkan semula. Pandangan sisi gelombang yang biasa ditunjukkan seperti berikut. Mari kita lihat. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua puncak atau dua lembangan berturutan dan ia diwakili oleh simbol lambda. Puncak gelombang ialah titik maksimum sesaran positif. Garisan putus-putus ini ialah kedudukan keseimbangan. Amplitude ialah sesaran maksimum zarah daripada kedudukan keseimbangan dalam medium gelombang. Lembangan pula ialah titik maksimum bagi sesaran negatif. Amplitude iaitu sesaran maksimum gelombang dari kedudukan keseimbangan juga mewakili tenaga yang dimiliki oleh gelombang. Mari kita perhatikan apa yang berlaku apabila dua jenis batu dicampakkan ke dalam air. Kita mulakan dengan batu yang kecil. Seterusnya, batu yang lebih besar. Gelombang dengan amplitude yang lebih tinggi mempunyai tenaga yang lebih tinggi. Gelombang dengan amplitude yang lebih rendah mempunyai tenaga yang lebih rendah. Frekuensi ialah bilangan gelombang yang melepasi satu titik tetap dalam satu saat.
ia diukur dalam Hertz. Petunjuk di bawah ini adalah contoh bagi satu kitaran lengkap gelombang. Frekuensi ialah bilangan gelombang yang melepasi satu titik tetap dalam satu saat. Ia diukur dalam Hertz. Jumlah kitaran yang dihasilkan tadi ialah sebanyak 20 kitaran gelombang. Masa yang diambil ialah sebanyak 5 saat. Untuk mendapatkan frekuensi, maka kita bahagikan bilangan kitaran dengan masa, iaitu 20 kitaran bahagi 5 saat. Maka kita akan dapati frekuensi bagi gelombang ini ialah 4 Hz. Ini bermakna terdapat 4 gelombang yang melepasi titik tetap dalam masa 1 saat. Kita lihat sekali lagi. Frekuensi gelombang boleh didapati dengan menganalisis pergerakan gelombang merentasi sepanjang garis rujukan. Ia adalah bilangan punca atau lembangan yang melalui garis rujukan dalam satu saat. Mari kita mula dan kita tentukan berapakah bilangan punca atau lembangan yang melalui garis rujukan dalam masa satu saat. Okey, berapakah yang kita perolehi? Kita dapati terdapat 3 punca atau lembangan yang melalui garis rujukan dalam masa 1 saat. Mari kita menganalisis gelombang dengan frekuensi yang berbeza. Baiklah, untuk gelombang yang paling atas, frekuensi bagi gelombang ini ialah paling rendah. Okey, kerana bilangan lembangan yang melalui garis rujukan adalah paling sedikit. Manakala panjang gelombang bagi gelombang yang pertama adalah paling panjang. Untuk gelombang yang kedua, didapati frekuensinya adalah sederhana dan panjang gelombang juga adalah sederhana. Untuk gelombang yang terakhir, frekuensi ialah paling tinggi dan panjang gelombangnya paling pendek. Frekuensi meningkat dengan pengurangan panjang gelombang bagi gelombang yang bergerak pada laju yang tetap. Laju gelombang ialah jarak yang dilalui oleh gelombang sesaat. Ia diukur dalam meter per saat. Mari kita mulakan. Laju gelombang juga boleh dikira dengan mendarabkan frekuensi dengan panjang gelombang. Ini dipanggil persamaan gelombang. Persamaan gelombang iaitu laju gelombang dengan simbol V sama dengan frekuensi iaitu F darab panjang gelombang iaitu lambda. Persamaan gelombang juga boleh digunakan untuk mengira frekuensi dan panjang gelombang. Untuk frekuensi sama dengan laju gelombang dibahagi dengan panjang gelombang. Panjang gelombang iaitu lambda ialah laju gelombang bahagi frekuensi. Segitiga ajaib adalah helah yang berguna untuk menyelesaikan persamaan seperti persamaan laju gelombang. Mari kita belajar bagaimana untuk menggunakan segitiga ajaib.
Andaikan kita tidak mengetahui hal laju gelombang. Okey. Maka hal laju gelombang ialah frekuensi darab panjang gelombang, iaitu lambda. Sekiranya pemboleh ubah yang tidak diketahui ialah frekuensi, maka persamaannya frekuensi ialah hal laju bahagi panjang gelombang. Sekiranya panjang gelombang adalah pemboleh ubah yang tidak diketahui, maka panjang gelombang ialah hal laju bahagi frekuensi. Mari kita selesaikan masalah berikut yang berkaitan dengan hal laju gelombang. Berapakah panjang gelombang yang mempunyai frekuensi 40 Hz dan hal laju 600 meter per saat? Mari kita pilih formula yang berkaitan. Pemboleh ubah yang tidak diketahui ialah panjang gelombang. Jadi, panjang gelombang ialah V per F. Penyelesaiannya ialah hal lajunya ialah 600 meter per saat dibahagi dengan 40 Hz. Dan jawapannya ialah 15 meter. Seterusnya, gelombang A mempunyai hal laju 330 meter per saat dan panjang gelombang adalah 15 meter. Berapakah frekuensi gelombang?